Okey, kita mula kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bahagian seterusnya. Sekarang kita masuk bahagian menentukan jenis-jenis punca persamaan kuadratik kan. Okey, benda yang penting kat sini, yang pertama dia bagi pembeza layan namanya. Kan? Okey. Bang? Set lampu. Pembeza layan. Pembeza layan ni adalah yang ni. B kuasa 2 tolak 4 AC. Ini kita panggil dia pembeza layan. Okey. Dia ada beberapa sifat dia. Kan? Dia ayat, sifat semua dia ada dia punya sistem dia. Yang pertama sekali, paling senang sekali kita ambil contoh kan. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Kalau dia sama kosong maksudnya apa? Dua punca sama. Dua punca sama. Okey. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Ini kita panggil dia positif. Lebih bersifat positif. Lebih besar daripada kosong. Maksudnya dia apa? Dua punca berbeza. Okey. Kemudian B kuasa 2 tolak 4 AC. Lebih kecil daripada kosong, iaitu kalau sifat dia nombor dia adalah negatif. Ini tiada punca. Yang ini yang senang je, yang kamu kena tahu lah, yang wajib diketahui kan, yang senang kan, okey. Tapi dia ada ayat-ayat lain. Ayat-ayat lain yang menjurus pada benda ni. Tapi dia lain sikit. Macam mana cerita dia? Contoh yang pertama, dua punca sama ni, kalau kamu tengok cerita dia, apa benda dua punca sama? Dua punca sama ni sebenarnya macam ni. Katakan ada satu curve ini, graf kuadratik. Okey. Dia menyentuh paksi X. Dia touch saja. Kita panggil dia menyentuh. Menyentuh paksi X. Bila dia touch, maksudnya dia kena ni pada satu titik sahaja. Satu titik saja dia kena. Itu kita panggil dia menyentuh. Bila dia satu titik, dalam kuadratik, macam mana pun, kuadratik dia kena ada dua punca. Kan? Kuadratik dia mesti ada dua punca. Tapi macam mana nak buat? Benda ni satu je. Kalau dia kata dua punca yang sama. Kan? Contoh macam kalau dia kena dekat 3, kat sini kena dekat 3, X sama dengan 3. Ini saja dia punya punca dia. Kan? Tapi bila kita buat persamaan kuadratik, dia akan jadi X tolak 3, X tolak 3. Nampak? Jadi dia ada dua punca juga. Kita panggil dua punca yang sama. Kan? Jadi persamaan kuadratik dia akan jadi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 sama dengan 0. Ini kita panggil dia persamaan kuadratik yang mempunyai dua punca yang sama. Kita test. Betul tak? B kuasa 2 tolak 4 AC. Berapa dapat B kuasa 2 dia? Negatif 6 kuasa 2 tolak 4 kali A dia 1, C dia 9. Jadi kita akan dapat jawapan 36 tolak 36 sama dengan 0. Ini membuktikan perkara yang kita kata B kuasa 2 tolak 4 AC sama 0, dua punca yang sama. Iaitu apa? Sifat dia apa? Dia menyentuh paksi X. Nama lain dia kadang-kadang dia guna nama dia adalah tangent. Tangent. Sebab tangent pun sifat dia apa? Menyentuh pada satu titik saja. Itu sifat untuk apa ni? Tangent dan B kuasa 2 tolak 4 AC sama 0. Dua punca yang sama. Okey. Macam mana yang kedua? Kita tengok apa tu saya buat kalau kamu tengok yang tempat saya ada kotak-kotak kan. Kamu try tengok isi Kejap dah masuk waktu isyak azan kita rehat kejap. Okey, kita sambung Yang kedua, B kuasa 2 tolak
4AC lebih besar pada kosong. Dua punca berbeza. Ini macam mana? Kalau graf kuadratik macam ni, okey. Garis dia memotong graf kuadratik tu. Bila memotong, pasti dia akan kena pada dua tempat. Nampak? Dua tempat yang berbeza. Ini kita panggil dia dua punca berbeza. Nampak? Ada dua, tak kisahlah. Kadang-kadang ada soalan dia buat garis dia macam tu. Kan? Tapi ini saya ambil sebagai punca tu adalah yang potong dia adalah paksi X. Kan? Contoh saya ambil. Contoh kat sini saya ambil nombor 1. Sini kita ambil nombor 4. Nampak? Jadi yang ini adalah X sama dengan 1. Yang ini adalah X sama dengan 4. Jadi bila saya masukkan dalam kurungan, dia akan jadi X tolak 1, X tolak 4. Bila kita kembangkan, X kuasa 2 tolak 5X campur 4 sama dengan kosong. Tengok berapa pembeza layan dia. B kuasa 2 tolak 4 AC dia adalah sama dengan negatif 5 kuasa 2. Ni ingat kuasa 2 biasanya ni careless kat sini. Negatif number kena letak dalam bracket kan. Tolak dengan 4, A kita 1, C kita 4. Jadi kita akan dapat sini 25 tolak dengan 16. Kan? Kamu akan dapat kat sini berapa? 9. Maksudnya apa? Positif. Nilai dia adalah lebih besar pada kosong. Ini membuktikan bahawa dua punca berbeza. Okey? Macam mana? Benda ni kadang-kadang dia kata apa tadi? Saya gunakan ayat memotong. Memotong pada dua tempat. Dua tempat yang berbeza. Okey? Tengok. Yang seterusnya, yang ini yang trik dia. Bila dia cerita pasal apa? Tiada punca. Macam mana tiada punca ni tak ada punca maksudnya apa? Dia tak kena langsung. Dia tak kena langsung paksi. Paksi X tu tak kena. Contoh ni paksi X. Graf tu boleh jadi macam ni. Graf satu lagi macam ni. Dia tak kena langsung. Bila dia tak kena, kita panggil dia tidak memotong paksi X. Tak sentuh langsung paksi X. Ataupun nama dia yang selalu dia trick kamu. Dia akan kata sentiasa positif. Nampak? Dia sentiasa positif. Sebab apa? Dia duduk kat atas. Kadang-kadang dia letak juga sentiasa negatif. Sentiasa negatif yang ni. Masih benda yang sama. Tidak memotong paksi X. Sentiasa positif. Sentiasa negatif. Semua ni adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Okey? Yang ini sifat-sifat kita panggil dia. Sifat jenis punca persamaan kuadratik. Kita panggil jenis punca. Ini simple. Soalan ni setiap tahun ada. Tapi dia ada kait juga dan topik lain. Dia ada kaitkan dengan fungsi nanti. Okey? Jadi kita tengok. Jom kita tengok contoh soalan sebelah. Dia ada sifat keempat. Sifat keempat nanti saya tunjuk. Dia 1, 2, 3. Ada seorang lagi. 4. Yang itu jarang-jarang. Jarang-jarang berlaku. Okey. Kita tengok. Latih diri 2.4. Latih diri 2.4. Kita tengok soalan nombor 1. Ini senang. Nombor 1 ni saya sentuh sikit. Saya lompat-lompat dia ambil. Sebab apa? Dia kata cari pembeza layan. Cari pembeza layan. Okey? Dan tentukan jenis punca. Jenis punca. Contoh, saya ambil yang senang dulu. Senang sekali, A tak payahlah, senang sangat. B. X kuasa 2 sama dengan 8 X tolak 2. Sifat kuadratik tu kena tentu bila first step kita kena buat general form. Apa general form? General form akan mengeluarkan
A, B dan C. Sebab sifat dia A X kuasa 2 campur B X campur C sama kosong. Ini kita panggil dia persamaan am. GF. General Form. Yang ni dia bukan general form. Kita kena susun. Dia jadi apa? X kuasa 2 sama dengan 8X tolak 16. X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 sama dengan kosong. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 8. C sama dengan 16. Bila dapat benda ni, baru kita boleh buat dia punya apa? Pembeza layan. Formula kita apa? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kat bawah. Okey. B kita negatif 8. Negatif. Jangan lupa letak dalam kurungan. Kuasa 2 tolak 4. A, C kita 16. Ambil kalkulator. 64 tolak dengan 64. Dapat kosong. Apa sifat dia? Kalau kosong dia apa? Sifat dia apa? Mempunyai dua punca yang sama. Tulis cantik. Sifat dia mempunyai dua punca yang sama. Saya dah pakai selotip pun jatuh lagi saya punya earphone ni. Kan? Dia minta baru ni kan. Tapi sedap ni pakai ni. Ini yang saya beli masa saya gila main PUBG tu. Okey. Sekejap. Kita tengok boleh B. Itu sifat simple dia. Simple dia. Dia ada 3 jenis dia sifat dia. Kan? Okay, B saya lompat pergi mana dekat. Kita ambil dekat D. Contoh dekat D. Kita pergi dekat D. D negatif 3X kuasa 2 campur 7X campur 5 sama kosong. Ini pun dah senang. Sebab dia dah buat dah untuk kamu general form. Bila soalan tu dah buat general form kamu kena cakap kat soalan tu. Masih. Nampak? Sebab apa? Dia dah tolong. Jadi kita keluarkan saja. A negatif 3. B sama dengan 7. C sama dengan 5. Pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kat bawah. Jangan buat kat atas nanti terletak. Letak kat atas terletak kosong habis. Terletak kat bawah. B kita 7 kuasa 2 tolak 4. A negatif 3. C 5. Kita dapat sini 49 campur. Campur dengan 60. Kita dapat kat sini 109. Positif. Lebih besar pada kosong. Positif. Jadi apa sifat dia? Mempunyai dua punca yang berbeza. Okey. Tapi kamu boleh tambah satu perkataan penting yang jarang dalam exam kalau tak letak dia optional je. Iaitu punca nyata. Punca nyata. In English we call it real root. Real root. Punca nyata yang berbeza. Mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Mempunyai dua punca nyata yang sama. Yang sama ataupun dan sama. Mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Yang beza samalah tu dalam segi bahasa saja. Okey. Kita tengok pula seterusnya. C, E, F. Kita lompat pergi F. Lompat sikit lah sebab yang next ni lagi penting. Kita lompat sikit. Nombor 1 ni. Okey, pergi dekat F. F dia bagi kat situ 2X tolak 1 X tambah 3 sama dengan kosong. Yang ini belum general form. Tukar dulu menjadi general form. Expand. Expandkan dia. Kita akan dapat apa? 2X kuasa 2 tambah dengan 6X tolak dengan X tolak 3 sama dengan kosong. Simplify. 2X kuasa 2 campur 5X tolak 3 sama dengan kosong. Dah jelas A sama dengan 2. B sama dengan 5. C negatif 3. Dah boleh buat dia punya pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC. Sama dengan kat bawah. Dengan kat atas. Okey. Nanti silap.
Boleh ke letak atas? Boleh. Tapi saya selalunya kalau nak cari pembeza layan, saya letak kat bawah. 502 tolak 4, A kita 2, C negatif 3. Jadi 25 campur dengan 24 dapat 49. Lagi sekali kita jumpa positif. Maksudnya 2 punca, saya tambah nyata nyata dan berbeza. Two different real root. Okay? Itu cara yang penting sekali. Kadang-kadang bila dia guna perkataan yang pelik tu, saya dulu saya tak tahu nama lain. Saya first time baru jumpa nama ni, pembeza layan. Pembeza layan. Saya pun tak tahu in English apa benda. Okay? Kita tengok contoh soalan terus. Next. 2.5. 2.5. 2.1. 2.4 ada satu je. Oh ya. Yeah. Kita terus 2.5 2.5. Kamu mesti dah buat dah soalan ni kan? Latih diri 2.5. Okey nombor 1 kita tengok. Cari nilai-nilai. Dia kata tengok. Cari nilai atau julat. Julat nilai P. Okey. Ini nilai ni biasanya dia melibatkan yang sama dengan kosong. Dia sama dengan tu akan jadi nilai. Julat ni dia melibatkan lebih besar atau lebih kecil. Itu situ saja hint dia dah dapat dah. Okey. Jadi kalau kita dapat sama dengan, boleh dapat lebih besar, boleh lebih kecil pun boleh, tak ada masalah. Okey. Nombor 1A. Dia bagi 9x kuasa 2 campur P campur 1 sama dengan 4px. Mempunyai dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey. Jadi yang ini dulu. Kena susun dalam bentuk apa? General form. Sebab nak pakai pembeza layan, kena ada ABC. Okey. Saya susun 9x kuasa 2. Yang ada x. Tolak 4px. Yang tak ada x. Tambah p. Tambah 1. Sama dengan kosong. Yang ada x kuasa 2. A nama dia. Yang ada x. B nama dia. Yang tak ada x. C nama dia. Itu cara kita nak asingkan ABC Okey. Kemudian masuk dalam B square. Tolak 4AC. Nampak sama dengan kosong kat sini. Sebab apa? Dia dah bagi tahu benda tu sama dengan kosong. Beza macam tadi. Sama dengan. Sebab tu saya letak bawah. Saya masukkan. Tak apa B dia. Negatif. Hati-hati. Negatif 4P. Kurungan kuasa 2. Tolak 4. A kita 9. C ada. P tambah 1. Sama dengan kosong. Kembangkan. 16 P kuasa 2 tolak yang ini 4 darab 9 saya buat dulu 36 P tolak 36 sama dengan kosong. Okey, jadi kita dapat lagi sekali kat situ kita panggil dia persamaan kuadratik. Dia dapat kuadratik lagi sekali, ambil kalkulator lah. Lepas tu kita akan dapatlah nilai P kita. Ada dua jawapan. Okey? Mana kalkulator saya? Okey. Faktor tengok. 16A dia. B negatif 36. C dia negatif 36 juga. Dapat.
Salah tulis kan ni? Oh, salah tekan. Okey. Unknown pula, patutlah banyak sangat degree 16, negatif 36, negatif 36. Dapat jawapan 3 dan negatif 3/4. Kan? 3 dan negatif 3/4. Ini yang kita panggil dia nilai-nilai. Yang sama dengan ni. Itu nilai-nilai untuk P. Okey? Tengok. B pula. Apa cerita B? B dia bagikan tu X kuasa 2 campur 2X campur 3 X sama dengan P. Okey. Langkah pertama apa tadi? Kita kena buat general form. Bila buat general form, tengok betul-betul perlu expand tak ni? Tengok. Luar ada X, dalam ada X. Kalau luar ada X, dalam ada X, kita kena expand. Tapi kalau luar saja ada X, dalam tak ada X, tak payah expand. X kuasa 2 campur dengan 2X kuasa 2 campur 3X tolak P sama dengan 0. Ini dia jadi 3X kuasa 2 campur 3X tolak P sama dengan 0. A dapat 3, B dapat 3 juga, C dapat negatif P. Apa maklumat seterusnya? Dia kata mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Dua punca nyata dan berbeza maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada 0. Kat situ. Okey. Yang ni kat sini kita dah boleh buat B kita 3 kuasa 2 tolak 4 kali 3. C kita negatif P lebih besar pada 0. Okey, macam biasa 9 tolak dengan tolak akan jadi tambah 12P lebih besar pada 0. 12P lebih besar pada negatif 9. Jadi P lebih besar daripada negatif 9/12. Boleh kecilkan negatif 3/4. Boleh nampak Okey. Yang ini kita panggil dia apa? Julat. Julat nilai P. Maksudnya P lebih besar pada negatif 3/4. Tak kisahlah berapa juta pun. Asalkan lebih besar daripada negatif 3/4. Okey. Pergi terusnya. C. Padam A Okey, dekat C kat sini X kuasa 2 tambah 2PX tambah P tolak 1 P tolak 3 sama dengan 0. Tidak mempunyai punca. Apa sifat tidak mempunyai punca? Sebelum kita buat tu, kita tulis je sikit B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada 0. Ini nak bagi tahu yang kita dah ingat tidak mempunyai punca. Tapi nak selesaikan dah dapat P kena buat apa? General form. Kembangkan dulu. X kuasa 2 campur 2PX. Okey. Campur dengan yang ini. P kuasa 2 tolak dengan 4P campur dengan 3. Expand terus jadi kat sini panjang cerita dia nampak. Tapi yang ada kuasa 2 A. Yang ada X 2P B. Yang tak ada X, ni yang ramai ni. C kita ada P kuasa 2 tolak 4P campur 3. Ini semua C. Tu kena hati-hati. Tak semesti je benda tu pendek satu-satu. Okey? Dah dapat sampai sini baru kita boleh teruskan. Okey? Apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada 0. Masukkan B kuasa 2 kita. 2P kalau boleh congak. Tulis terus je. Contoh 2P boleh congak. Dapat 4P kuasa 2. Tulis terus. Tolak 4.
A1 tak payah tulis lah. A1 kan. Terus pergi dekat C. Panjang cerita dia. P kuasa 2 tolak 4P campur 3. Lebih kecil pada kosong. Kita akan nampak. Sebenarnya nampak mula-mula je complicated. Bila kamu expand, kamu tengok apa jadi. P 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2 campur 16P tolak 12. Lebih kecil pada kosong. Ini habis. Nampak? Yang tinggal mana ni? 16P lebih kecil daripada 12. P lebih kecil daripada 12 bagi 16. Kecilkan 3/4. Okey? Sama Tadi CP3 ni CP4. Oh, okey. 3/4. Nampak? Tak nampak? Nampak tak? Sampai ke bawah dah saya telajak. 3/4 kat situ. Boleh? Jadi kat situ kita dah dapat. Macam mana? Soalan macam ni banyak untuk exam. Tapi tak semestinya ayat dia direct persamaan ni. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk penceritaan, dalam bentuk penyelesaian masalah. Okey? Tengok next. Nombor 2. Boleh faham ke ni? Boleh? Sekejap saya apa? Saya nak isi marker punya dakwat kejap. Sambung. Nombor 2. Masih lagi dekat 2.5. Nombor 2. Cari julat nilai K jika persamaan X kuasa 2 campur K sama dengan KX tolak 3. Mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Dua punca nyata berbeza maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Nyatakan nilai-nilai K jika persamaan itu mempunyai dua punca nyata yang sama. Oh, lain cerita ni. Cari julat nilai K dulu kan. Okey. Jadi yang ini dulu kita buat. Jadikan dia general form. X kuasa 2 tolak KX campur K campur 3 sama dengan kosong. A sama dengan 1. B sama dengan negatif K. C dia adalah K campur 3. Okey. Yang pertama dia kata cari julat. Kita cari julat pakai yang ni. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada kosong. B kita boleh congak. Negatif K kuasa 2. Congak terus. Tulis je K kuasa 2 terus. Sebab bila kuasa 2, negatif hilang. Okey. Tolak 4. 1. Tak payah letak. C. K campur 3. Lebih besar pada kosong. Yang ni dah boleh buat dah. Dah selesai. Expand je K kuasa 2. Tolak 4K. Tolak 12 lebih besar pada kosong. Yang ini kita akan jumpa ketaksamaan kuadratik. Itu namanya ketaksamaan kuadratik minggu lepas. Okey. Jadi macam mana nak buat? Ambil kalkulator faktor. Buat kita punya garis. Saya pakai apa? Saya pakai garis nombor. Garis nombor senang sikit. Garis nombor. Garis nombor. A1. B negatif 4, C negatif 12. Sama dengan 6 dan negatif 2. Jadi saya akan letak negatif 2 sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Ini minggu lepas yang kita belajar kan? Ingat lagi? Okay. Lepas tu macam mana nak check dia? Pertama kita tengok depan A kita. Yang K ni. Positif. Bila A dia positif, dekat garis nombor, kita mulakan dengan positif, negatif, positif. Dia kena senang sekali. Okey? Alamak, hang ke?
Boleh? Ada lag sikit tadi kan? Okey. Dah dapat yang ini. Nak lorek mana? Nak lorek kita tengok depan ni. Nampak? Kan? Kalau dia lebih besar kosong, maksudnya apa? Positif. Maksudnya lorekkan yang positif. Ini dapat jawapan apa? 2 tempat. Ini jawapan kita akan jadi K kita lorek belah kiri lebih kecil daripada -2 dan K kita lebih besar daripada 6. Yang ni yang guna minggu lepas. Baru nampak kegunaan dia. Okey. Nampak jawapan tak nampak. Okey. Kat sini saya tulis mula. K lebih kecil daripada -2 dan K lebih besar daripada 6. Nampak? Nampak? Kenapa tiba-tiba dia kecil kan? Okey? Nampak? Oh, ini sikit lagi. K lebih besar daripada 6. Tiba-tiba mengecil saya punya skrin kan. Okey, pelik juga ni. Okey, tak apa. Kita teruskan. Kemudian bawah tu dia kata apa? Nyatakan nilai-nilai K. Dia kata lagi ayat dia. Nyatakan nilai-nilai K jika persamaan itu mempunyai 2 punca nyata yang sama. Jadi kita sama je cerita dia yang asal ni. ABC dia sama. Cuma dia pergi sebelah. Dia nak pakai B kuasa 2 tolak 4AC yang sama dengan kosong. Itu je beza dia. Sini akan dapat nilai-nilai. Jadi B kuasa 2 AC dengan kosong. Semua benda sama. Semua benda sama. Tak ada masalah. Sebab kita dah buat benda sama semua. Okay? Jadi kita akan dapat, bila kita ganti, kita akan dapat sama. K kuasa 2 tolak 4K tolak 12 sama dengan kosong. Beza dia kat sini je, sama dengan kosong. Okay? Jadi apa nilai-nilai dia? K sama dengan -2 dan K sama dengan 6. Itu je beza dia. Kan? Jadi julat dalam bentuk kertas samaan. Okay? Manakala nilai dalam bentuk persamaan. Dalam kerja sama. Buat general form, factorize. Okay? Tengok nombor 3 terus. Boleh faham kalau kamu sangkut ke tak nampak ke bagi tahu kan? Tak perasan tak? Tiba-tiba mengecik saya punya skrin ni. Okay. Kena letak sepadan. Nanti saya boleh tak nampak. Okay. Okay. Nombor 3. Nombor 3 kat sini. Persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah HX tambah K sama dengan kosong mempunyai punca-punca -2 dan 6. A. Dia kata cari nilai H dan nilai K. Nilai H dan nilai K. Okey. Yang ni secara logik dia dalam matematik. Secara logik dalam matematik. Alamak. Atas pun tak nampak. Masalah ni. Sekejap. Kamu nampak clear tak? Ke tak clear? Dia blur. Clear, cikgu. Clear? Saya pun risau. Dia tiba-tiba kecil kan? Atas ni. Persamaan dia tak nampak. Nombor 3 tadi apa? X kuasa 2 campur HX campur K sama dengan kosong. Mempunyai punca dia -2 dan 6. Okey?
Macam mana nak buat? Dalam matematik kan? Itulah. Nilai H dan nilai K ni untuk A kan? Dalam matematik, kalau ada dua unknown nak kena cari, biasanya kita kena ada dua persamaan. Dua unknown, dua persamaan. Yang pertama, saya akan buat ni dulu. Berdasarkan punca, kita boleh buat persamaan. Kalau negatif 2 maksudnya apa? X sama dengan negatif 2. 6 maksudnya X sama dengan 6. Kan? Jadi saya terus buat kat sini, kita boleh gunakan teknik ni pun boleh. Nampak? Kan? Iaitu kita boleh expand. X campur 2, X tolak 6 akan dapat X kuasa 2. Kemudian tolak dengan 4X tolak dengan 12 sama dengan 0. Yang ni boleh kita guna kaedah perbandingan. Jadi kita akan nampak terus ni dengan ni sama, X jadi H sama dengan negatif 4 dan K sama dengan negatif 12. Ini kita gunakan kaedah apa? Perbandingan. Kan? Satu lagi kita boleh guna formula. Kita boleh guna formula. Dua cara kan. Satu lagi boleh guna formula. Formula macam mana? Kita boleh pakai yang SOR, bar dan porca tu. Kita boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Contoh, kalau SOR maksudnya apa? Hasil tambah. 6 tolak 2 sama dengan negatif B. Negatif B maksudnya negatif H per A 1. Jadi kita akan dapat kat sini 4 sama dengan negatif H. H sama dengan negatif 4. Pindah macam tu je. Sama jawapan. Okay. For pula hasil darab. Negatif 2 darab 6. Sama dengan C. K. Dapat terus negatif 12. Jadi dua-dua kaedah tak ada masalah. Kaedah tak ada masalah. Faham macam mana nak buat je kan? Okay. B. Julat. Dia bagi julat. Julat maksudnya apa? Ketaksamaan kan? X kuasa 2 B X kuasa 2 campur HX campur K sama dengan C tidak mempunyai punca nyata. Apa maksud tidak mempunyai punca nyata? B kuasa 2 tolak 4 AC kita lebih kecil daripada 0. Okay. Saya akan naikkan ke atas balik. Ni dah Jadi okay. Dah dapat benda ni, kita buat general form dulu. General form dia adalah apa? X kuasa 2 campur HX campur K tolak C sama dengan 0. Okay. Dia suruh cari julat nilai C. Kita dah ada H. Kita dah ada K tadi. Alamak, saya lupa pula. Berapa H tadi? Negatif 4 Negatif 4. Lepas tu K negatif 12. Negatif 12. K negatif 12. Hilang. Lupa pula sebab dia K jadi kecil. Okay. Jadi kat sini A1, B negatif 4, C kita negatif 12 tolak C. Okay. Jadi kat sini kita pakai apa? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada 0. B kuasa 2 congak terus. Negatif 4 kuasa 2 16 tolak 4. 1 tak payah. C masuk terus. Negatif 12 tolak C lebih kecil daripada 0. Expand dulu. 16 campur 48 campur 4C lebih kecil daripada 0. Yang ini kita akan dapat 64. Campur 4C lebih kecil daripada 0. Jadi 4C lebih kecil daripada negatif 64. Maka C lebih kecil daripada negatif 16. Ini menyebabkan apa? Ketaksamaan linear. Dia bukan kuadratik. Kenapa linear? Sebab dia tak ada square kat bawah ni. Dekat ketaksamaan tak ada square. Boleh? Okay. Kena buat sepadan saya balik.
Okey, sambung terus. Nombor 4. Nombor 4 dia sebenarnya bila dah sampai nombor 4 ni dia dah rasa dah dia punya flow dia dah dapat, kamu pun dah dapat, kamu dah nampak dah dia punya jawapan jalan kerja dia. Jadi HX kuasa 2 tambah 3HX campur H campur K sama dengan kosong dan H tak boleh sama dengan kosong. Mempunyai dua punca nyata dan sama. Dia suruh ungkapkan. Ungkapkan siapa? K. Apa hint dia? Nyata dan sama. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey. Siapa A kita? Cantik dah. Dah cantik. A sama dengan H, B sama dengan 3H dan C sama dengan H tambah K. Okey. Kat sini kita akan dapat B kuasa 2 adalah congak terus 9H kuasa 2. Tolak 4, A kita adalah H dan C kita adalah H campur K. Sama dengan kosong. Dia ungkapkan apa? K. Jadi kita kena buat persamaan tu. Tinggalkan K saja di sebelah kiri. Ni tak ada masalah. Sebab apa? Kamu tengok. 9H kuasa 2 tolak dengan 4H. Kat sini. H tambah K sama dengan kosong. Okay. Bila K seorang-seorang kat sini, sama ada kamu nak expand atau kamu tak expand, jawapan kamu akan dapat jawapan sama. Jangan risau. Cuma yang terbaik. Yang terbaik biasanya saya galakkan pelajar kena expand lah. Kena expand. Dia akan jadi senang. 9H kuasa 2 tolak 4H kuasa 2. Tolak dengan 4HK sama dengan kosong. Dia akan jadi kat sini tengok. Nampak? 9 tolak 4 akan jadi 5H kuasa 2. Okay, tolak dengan 4HK. Kita boleh pisahkan dah. Kita nak K kan? 5H kuasa 2 sama dengan 4HK. Potong 4H turun bawah. Dapat tulis bagi cantik. K belah kiri lah. K sama dengan mati-mati 5H per 4. Masa buat jalan kerja, K boleh duduk belah sana kalau dia sama dengan. Kalau dia ketaksamaan tak boleh. Sama dengan dia boleh. Kiri kanan pun suka hati dia. Tapi jawapan akhir kena tulis semula. Jawapan akhir mesti benda yang kita ungkapkan mesti duduk di sebelah kiri. Okey, boleh? Nombor 5. Sudah sampai nombor 5 dah. Baik, tempat ni. Sama. Okey, nombor 5. Diberi bahawa persamaan kuadratik AX kuasa 2 tolak 5BX tambah 4A sama dengan kosong dengan keadaan A dan B ialah pemalar dua punca yang sama. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Soalan dia saja dia tanya pusing-pusing. Sekarang dia tanya apa pula? Dia kata cari nisbah pula. Sudah. Cari nisbah A nisbah B. Ni kamu kena ingat. Kalau dia minta nisbah, kita punya target kita adalah kita kena cari A per B. Bukan berapa A, berapa B. Bukan berapa A, berapa B. Kena cari apa? A per B. Ini maksudnya A nisbah B. Boleh? Okey. Terus kita masukkan. A kita A. B kita, A adalah A, B negatif 5B dan C adalah 4A. Masukkan B kuasa 2. Tulis dulu. B kuasa 2 boleh congak. 25 B kuasa 2 tolak 4. A adalah A. C adalah 4A. Sama dengan kosong. Okey, saya akan pisahkan dua-dua orang ni.
25B sama dengan 16A kuasa 2. Okey, dia nak apa? Target kita mesti A per B. Cantik. A ke atas. A kuasa 2 per B kuasa 2 sama dengan 25 per 16. Semua boleh kita punca kuasa 2 kan. Jadi kita akan dapat A per B. Saya tulis bagi cantik. Belah kiri kita tadi. Jawapanlah belah kiri kan. Iaitu 5 per 4. Jawapan kita bukan ni. Sebab dia bukan tanya pecahan. Dia tanya nisbah. Oleh sebab itu A nisbah B adalah sama juga dengan 5 nisbah 4. Highlightkan jawapan kamu. Itu cara kita nak jawab MX. Boleh? Okey. Nombor 5 selesai. Kita pergi terus masuk. Ngam-ngam saya bajet. Saya bajet latihan intensif 2.2 ni setengah jam. Tak tahulah sempat ke tak. Jom kita tengok. Kita dah habis masuk 2.5. Sekarang kita masuk latihan intensif 2.2. Okey. Boleh? Okey, cantik. Okey. Skrin saya besar balik ke? Tiba-tiba kan. Okey, kita tengok. Nombor latihan intensif 2.2. Cantik. Okey. Sekarang kita terus buat latihan intensif 2.2. Nombor 1. Tentukan jenis punca. Macam ni soalan exam kamu. Salah satu cara dia. Dia kata apa? Dia bagi persamaan, dia kata tentukan jenis punca. Kamu kena faham sendiri apa jenis punca, macam mana nak tentukan. Okey. A, X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 sama dengan 0. Cantik. A sama dengan 1, B negatif 8, C sama dengan 16. Macam mana nak tentukan jenis punca? Pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kat bawah. Nak tentukan jenis punca sama dengan kat bawah. Okey. B kuasa 2 boleh congak 64 tolak 4. A tak payah 1. Masuk C terus 16. Macam dah pernah buat soalan ni kosong. Ni jawapan kita apa? 2 punca punca nyata dan sama. Best answer lah. 2 punca nyata dan sama. Okey. Yang A. Tengok yang B pula. Okey, nombor 1 B. B kat sini kita terus masuk. X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 3. Saya expand dulu. Ni. Jadi akan jadi apa? X tolak 2 kuasa 2. X kuasa 2 tolak 4X campur 4 tolak 3 sama dengan 0. X kuasa 2 tolak 4X campur 1 sama dengan 0. Okey. Yang ini A kita dapat 1, B dapat negatif 4 dan C dapat 1 juga. Jadi kita buat beza layan. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan dekat bawah. B kuasa 2 boleh congak 16 tolak dengan 4. A kita 1, C pun 1. 16 tolak 4, 12. Jadi sifat dia apa? Lebih besar daripada 0. Maksudnya jawapan kita 2 punca nyata dan berbeza. 2 punca nyata dan berbeza. Okey? Yang C tu saya tinggal kat kamu buat. Boleh? Nombor 2. Tengok nombor 2. Nombor 2 dia melibatkan apa? Dia bagi dah nombor 2. Nombor 2 dia dah bagi apa? Persamaan kuadratik berikut mempunyai 2 punca
nyata yang sama. Nampak? Kan? Jadi kat sini untuk A dia senanglah kan. Kita tengok X kuasa 2 campur KX sama dengan 2X tolak 9. Ni senang. Sebab apa? Kita susun saja. X kuasa 2 campur KX tolak 2X campur 9 sama dengan 0. Kamu tengok kat sini kamu boleh simplify saja. Tapi tak payah pun tak apa. Asalkan kamu gunakan teknik letak saja. A siapa? 1. B siapa? 2 orang. Maksudnya K tolak 2. Kamu boleh guna macam ni. Tak payah kita buat bracket. Tak payah. Dan C sama dengan 9. Terus buat pembezaan. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kat bawah. B kuasa 2 kita K tolak 2 kuasa 2 tolak 4. A1 tak payah, C9 terus. Kan? Jadi dia kata apa sini? Yang sama. Punya nyata. Oh sorry. Nyata yang sama. Sama dengan 0. Okey. Terus kita buat kat sini. Tengok. Bila K seorang-seorang dalam kurungan, kamu tak kembangkan pun tak apa. Tak payah expand. Kalau dia seorang-seorang. Kita terus pindahkan je. K tolak 2. Kuasa 2 sama dengan 36. Nampak? Jadi bila square pindah, kita boleh pecah dua jawapan. Square pindah dia akan jadi K tolak 2 sama dengan 6. K tolak 2 sama dengan negatif 6. Sebab square dia akan hasilkan satu positif, satu negatif. Ini teknik kita tak pakai kalkulator. Kita akan dapat K sama dengan 8 dan K sama dengan negatif 4. Kalau kamu kembang, kamu kena faktor balik menggunakan kalkulator. Okey? Kita tengok yang B pula. Nombor 2 B. Nombor 2 B kat sini dia bagi KX kuasa 2 tambah 2K tambah 1 X tambah K tolak 1 sama dengan 0. Okey? Bila kat sini, dapat kat sini, terus kita keluarkan. Dah ada A sama dengan K, B sama dengan 2K tambah 1 dan C kita sama dengan K tolak 1. Nampak? Jadi terus kita boleh buat B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0 sebab dia kata nyata dan sama kan. Okey, B kuasa 2 2K campur 1 kuasa 2 tolak 4 A kita K juga, C K tolak 1 sama dengan 0. Yang ini sini ada K, sini ada K, sini ada K, semua ada K banyak, kena kembangkan. Kena kembangkan. Kita akan dapat sini 4K kuasa 2 campur dengan darab 4K campur 1 kembangkan tolak 4K kuasa 2 campur 4K sama dengan 0. Okey, 4K kuasa 2 tolak 4K kuasa 2 habis 4K campur 4K 8K campur 1 sama 0 dah. K akan dapat negatif 1/8. Kan? Itu soalan untuk nombor 2B. Okey. Nombor 3, nombor 4 sama kisah dia. Cuma beza dia apa? Dia bagi syarat dia, jenis punca yang berbeza. Cuma kadang-kadang bila dia membuatkan julat, dia akan jumpa, kita mungkin akan jumpa ketaksamaan kuadratik. Jadi kita akan tengok nombor 3 sekejap. Nombor 3A, dia bagi kat situ X. X tambah 1 sama dengan R X tolak 4. Jadi X kuasa 2 campur X tolak RX campur 4 sama dengan 0. A dapat 1. B dapat siapa? X dengan negatif R. Jadi 1 tolak R. C sama dengan 4. B kuasa 2 tolak 4 AC. Apa syarat dia bagi? Jenis punca dia berbeza.
lebih besar daripada kosong. B kita 1 tolak R kuasa 2 tolak 4. A tak payah. Terus pergi C 4. Lebih besar daripada kosong. Okey. Tadi bila kita buat sama dengan, kita boleh pindah ni tau. Tapi ketaksamaan tak boleh. Ketaksamaan macam mana pun kamu kena kembangkan. Jadi kita dapat 1 tolak 2R campur R kuasa 2 tolak 16. Ini kita akan dapat R kuasa 2 tolak 2R tolak 15 lebih besar pada kosong. Sebab apa? Sebab bila ketaksamaan, kita kena guna graf. Jadi saya guna apa? Garis nombor. Berapa? 1, -2, -15. Jadi kita akan dapat garis nombor kita R5 dan R-3. Jadi -3 kecil belah kiri, 5 besar belah kanan, garis nombor. Mula dengan siapa? Positif, negatif, positif. Okey. Lorek siapa? Lebih besar. Maksudnya lorek kita siapa? Positif juga. Jadi dua jawapan kita dapat. Belah mana? Seorang kanan, seorang kiri. Jadi R kita lebih kecil daripada -3. Dan R lebih besar daripada 5. Kat sini kadang-kadang pelajar sangkut. Sebab dia dah boleh buat pembeza layan. Dia lupa nak selesaikan apa? Ketaksamaan kuadratik. Okey. Nombor 3A. Okey, sekarang kita tengok nombor 3B. Okey. Nombor 3B. X kuasa 2 campur dengan X sama dengan 2RX tolak R kuasa 2. Kita susun dulu. Dia akan jadi X kuasa 2 campur X tolak 2RX campur R kuasa 2 sama dengan 0. Jadi A kita sama dengan 1, B sama dengan 1 tolak 2R. Dan C sama dengan R kuasa 2. Dia bagi syarat kita apa tadi? B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada 0. Berbeza Jadi B kuasa 2, 1 tolak 2R kuasa 2 tolak 4. A tak payah letak. C kita R kuasa 2 lebih besar daripada 0. Yang ini kita kembangkan. Kita akan dapat 1 tolak 4R campur dengan 4R kuasa 2 tolak 4R kuasa 2 lebih besar pada 0. Yang ini mati. Yang tinggal apa? Ketaksamaan linear. 1 tolak 4R lebih besar pada 0. Pindah, ingat. Ketaksamaan unknown tak boleh cross belah kanan. Unknown tak boleh cross belah kanan. Yang cross nombor dulu -4R -1. Bila kita pindahkan -4, berlakulah benda yang kita namakan sebagai pembahagian negatif. Pembahagian negatif, efek dia, simbol ni akan bertukar. Jadi R bertukar menjadi -1 per -4. Nampak? Pembahagian negatif. Jawapan akhir kita akan dapat P lebih kecil daripada 1/4. Itu kena hati-hati tu. Bila berlaku bahagi atau darab negatif. Bahagi atau darab negatif, kita kena tukar simbol. Dan kadang-kadang sekali buat, 2-3 kali tukar besar kejap, lepas tu tukar kecil balik. Kita tengok nombor 3B dan nombor 4. Nombor 4 Okey, jap. Nombor 4. Terus
Cari julat nilai P jika pesan berikut tidak mempunyai punca nyata. Tidak punya. A. Dia bagi 1 tolak P X kuasa 2 tambah 5 sama dengan 2X. Ini kau tengok. X kuasa 2 dia faktor tau. Bila dia faktor maksudnya dia dah siap-siapkan mengatakan bahawa 1 tolak P ni adalah A sebenarnya. Jangan expand pula. 1 tolak P X kuasa 2 susun saja. Tolak 2X campur 5 sama dengan 0. Jadi sini adalah A kita adalah 1 tolak P. B kita negatif 2 dan C sama dengan 5. Baru kita pakai B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada 0. Bila kita masuk B kuasa 2 negatif 2 boleh congak jadi 4 tolak 4 A 1 tolak P dan C kita 5 lebih kecil daripada 0. Saya expand. Ini 4, 5, 4. Saya tulis bagi senang dulu 20. Supaya tak careless. Okay, baru expand senang. 4 tolak 20 campur 20 P. Okay, 4 tolak 20 negatif 16. Bawa sebelah 16. Okay, per dengan 20. Jadi P dapat lebih kecil daripada CP4. Jadi dapat 4/5. Dia senanglah A. Kan? Biasanya dalam exam pun kalau A tu boleh lagi senang insyaAllah. B kalau dah faham simple. Siapa dah? Boleh? Tak sempat bagi tahu tau. Okay, nombor 4B. Nombor 4B melibatkan apa? 4PX kuasa 2 campur 4P campur 1X tambah P tolak 1 sama 0. Sama juga. Cuma A dia jelas. B dia nampak. Jangan pergi expand pula. Jadi cerita dia. Jadi B dia sama dengan 4P campur 1 dan C dia P tolak 1. Kita buat B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. B kuasa 2. Jadi 4P campur 1 kuasa 2 tolak 4. A kita 4P. C P tolak 1 lebih kecil daripada 0. Okay. Ini ramai-ramai P ni kembang lah. Yang kita akan dapat. Yang ni 16 P kuasa 2 campur 8 P campur 1. Yang ini kita akan dapat 16. Saya tolak 16 P kali P. 16 P kuasa 2. 16 P kali 1 positif 16 P. Okay. 16 P tolak 16 P kuasa 2. Habis. 8 campur 16 24. Jawapan kita akan dapat P lebih kecil daripada negatif 1/24. Boleh Okay. Nombor 4B pun tak susah mana. Nombor 5. Jom kita tengok nombor 5. Apa cerita dia? Dah makin panjang soalan dia. Nombor 5. Topik ni agak senang sikit sebenarnya. Dan nanti kita akan masuk sikit-sikit. Nombor 5. Persamaan kuadratik KX kuasa 2 tolak 10X campur 6K sama dengan 5 mempunyai dua punca nyata yang sama. Senang. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. Soalan A. Cari nilai-nilai K. Nilai-nilai K. Dia dah susun cantik belum? Belum. KX kuasa 2 tolak 10X campur 6. 6K tolak 5 sama dengan 0. A sama dengan K. B sama dengan negatif 10. C dapat 6K tolak 5. Baru kita masukkan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0. B kuasa 2 negatif 10 kuasa 2.
Congak je 100. Tolak 4. A kita K. C kita 6K tolak 5. Sama dengan kosong. Perlu kembang. Yes. Sebab ramai ni. Okay, 100 tolak dengan 24. K kuasa 2 campur 20K sama dengan kosong. Nampak? Dia jadi kuadratik. Kan? Bila kuadratik saya susun negatif 24K kuasa 2 campur 20K campur 100. Jadi ambil kalkulator sahaja. K akan dapat 2 jawapan. 2 jawapan. Kita faktor je. Negatif 24, 20, 100. Dapat? K sama dengan 2.5. K sama dengan negatif 5/3. Kan? Okey. Saya tulis K kat atas, jawapan saya kat bawah. Okey ini sama cerita dia. Seterusnya, cari punca bagi persamaan tersebut dengan menggunakan nilai terkecil K yang diperoleh. Cari punca bagi persamaan ini menggunakan nilai terkecil K yang diperoleh. Yang mana terkecil? 2.5 ke negatif 5/3? Kita akan pakai negatif 5/3 sebab dia nak nilai terkecil. Macam mana cari punca? Nak cari punca, kita kena masuk dalam persamaan asal ABC. Kan? Masuk ABC pun senang juga. Okey. Contoh persamaan asal kita. Padam ya. Jadi K yang kita ambil adalah negatif 5/3. Sebab dia nak yang kecil. Okey, saya masuk ke atas. Saya akan dapat negatif 5/3 X kuasa 2 tolak 10X campur dengan 6 kali negatif 5/3 tolak 5 sama dengan kosong. Yang ini yang kita akan dapatkan dia punya punca dengan menggunakan kalkulator je. A kita yang sebenar adalah negatif 5/3. B yang sebenar adalah negatif 10. C yang sebenar adalah apa? Negatif 10. Negatif 15. Okey? Cuba tekan kalkulator. Berapa dapat punca-punca dia? Negatif 5/3. Negatif 10. Negatif 15. Okey. Dapat satu saja. Jadi punca dia X sama dengan negatif 3. Kan? Tapi kenapa soalan tanya? Cari punca persamaan tersebut menggunakan nilai. Sebab dia kata cari punca. Kan? Punca maksudnya satu. Kalau dua jawapan, punca-punca. Sebab dia kata punca yang sama. Satu yang dapat X sama dengan negatif 3. Nombor 6. Kita tengok nombor 6 terus kan. Persamaan kuadratik X, X tolak 4 campur 2N sama dengan M. Kan? 2N campur dengan N dapat apa ni? Kan? Soalan dia kata apa? Mempunyai dua punca nyata yang sama lagi. Ungkapkan M. Tadi kita dah pernah buat. Ungkapkan. Jadi dia nak apa? M. Ungkapkan M. Jadi saya akan kembangkan dulu. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 4X. Campur 2N. Tolak M. Sama kosong. Kita boleh pakai A sama dengan 1. B sama dengan negatif 4. Dan C sama dengan 2N tolak M.
Okey, dah dapat benda ni. Apa syarat dia? Dia kata, dua punca yang sama. Senang. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. B kuasa 2 boleh congak. 16 tolak 4. A1 tak payah. Terus masuk C je. 2N tolak M. Okey. Yang kita nak M. Jadi kita akan pindah. Ataupun kamu nak kembang pun tak apa. Contoh kalau kita kembangkan, kita akan dapat negatif 8N campur 4M sama dengan kosong. Jadi 4M sama dengan 8N tolak 16. Jadi M akan dapat 8N tolak 16 per 4. Semua boleh kecilkan. Saya akan dapat jawapan akhir. Oleh sebab itu M dapat 2N tolak 4. Kan? 2N tolak 4. Okey. Ini senang sikit lah. Nombor 6. Nombor 7. Nombor 7. Persamaan kuadratik X kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Okey. B dan C ialah integer positif. Mempunyai pembeza layan. Oh, dia dah bagi. Pembeza layan dia 16. Pembeza layan maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 16. Jangan lupa tu. Dan B tolak C sama dengan negatif 4. Okey. Cari nilai-nilai mungkin bagi B dan C. Jadi apa kita buat? Kita masukkan saja. Siapa yang kita masukkan? Yang kita masukkan A je lah. Itu je. Kita akan dapat B kuasa 2 tolak 4C. Sebab A dia 1. Okey. Kita masuk akan dapat sama dengan 16. Satu lagi persamaan yang ini. Kita kena buat apa? Persamaan serentak. Jadi saya akan pilih salah satu. Contoh kat sini saya tak nak masuk kat kuasa 2. Saya nak masuk kat yang single ni. Jadi saya akan pilih C kat sini. Jadi kita akan buat B campur 4 sama dengan C. Ini persamaan serentak. Lepas ni nanti kamu akan belajar persamaan serentak. Okey. Gantikan kat sini. Kita akan dapat B kuasa 2 tolak 4. C kita adalah B campur 4 sama dengan 16. Jadi kita kembangkan akan dapat kuadratik. B kuasa 2 tolak 4B tolak 16 tolak 16 sama dengan kosong. Maksudnya B kuasa 2 tolak 4B tolak 32 sama dengan kosong. Kita akan dapat nilai B. Dua jawapan. Sebab tu dia bagi syarat. Dia kata B dan C adalah positif. Kita akan masukkan. A kita 1. B negatif 4. C negatif 32. Kita akan ambil 8 dan negatif 4. Kan? B sama dengan 8 dan B sama dengan negatif 4. Ini kita tak ambil. Sebab dia kata apa? Positif. Bila dapat B positif baru kita cari C. B sama dengan 8. Oleh sebab itu C sama dengan 8 campur 4. Dapat 12. Itu cerita dia. Itu baru A. B kita punca-punca yang sepadan bagi persamaan tersebut. Bila punca-punca macam mana? Punca-punca kena masuk dekat yang asal. Nilai B tu dengan C kena masuk yang asal. Itu kita akan jadi punca-punca kita balik. Jadi kita masukkan yang asal. Jadi X kuasa 2 campur 8X campur 12 sama dengan kosong. Ambil kalkulator, dapatlah punca-punca kita yang asal. Saya kasih berapa ni? Tengok sekejap. Mana kalkulator saya? 2 dengan 6. Alamak. 2 dengan 6. Jadi negatif 2 dengan negatif 6. Betul? Negatif 2 dengan negatif 6. Okey. Nombor 8. Yang last. Alhamdulillah. Sempat. Saya risau tak sempat. Saya skip ni. Tidak kita ketinggalan. Dah jauh ni sebenarnya. Nombor 8. Persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak 5x tambah c. Okey.
tidak mempunyai punca nyata. Apa? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. A kita 2, B negatif 5, C dapat C. C dapat C. Okey? Cari dua nilai yang mungkin bagi C1 dan C2 bagi C. Oh, yo, dia punya cerita. Kan? Tak apa? Syarat dia, ni masuk dulu. Kita masuk dulu. Jadi B kuasa 2 kat situ adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. B kuasa 2 kita adalah 25 tolak 4. A kita 2 dan C kita adalah C. Ini 25 tolak 8C lebih kecil pada kosong. Jadi saya akan dapat negatif 8C negatif 25. Okey. Kemudian saya akan ambil kat sini C pindah negatif. Bila pindah negatif, simbol ni bertukar. Akan dapat 25/8. Berapa 25/8 ni? Sekejap. 3.125. Jadi C mesti lebih besar daripada 3.125. Okey, soalan dia. Cari dua nilai yang mungkin bagi C. Jadi suka hati kamu open soalan ni. Okey, jadi C1 dan C2. Saya ambil itu kan. Dia kata mesti lebih besar daripada 3.125. Kan? Siapakah dia? Jadi saya akan ambil C saya 4 dan 5. Ambil nombor senang lah kan. 4 dan 5. Berdasarkan C1 dan C2. Yang ni soalan dia kan. Yang takut ni kawan cikgu berapa nak ambil C. Kan? Sebab tu dia kata nilai yang mungkin. Suka hati kita lah. Asalkan benda tu memenuhi syarat kita. Lebih besar pada 3.125. Maksudnya start dengan 4. Dan dia adalah integer. Integer tak boleh ambil point. Dia kata tak boleh ambil point. Berdasarkan C. Maksudnya kalau saya buat 4 dengan 5. Jawapan C saya berdasarkan jawapan saya dekat A. Okay, kalau kamu ambil nombor lain, jawapan kamu bawah berdasarkan yang atas juga. Kan? Dia tak semestinya jawapan dia sama sebab soalan ni open. Kan? Adakah persamaan? Dia bagi tahu. 2x kuasa 2 tolak 5x campur 1/2 C1 campur C2 sama dengan kosong mempunyai dua punca nyata. Dia tanya. Apa kita buat? Ganti je lah nombor. Jadi kita akan dapat kat sini 2x kuasa 2 tolak 5x campur 1/2. Saya ambil ni. Berdasarkan ni 4 campur 5 saya. Kan? Oh jadi sebab bila kita buat 4 campur 5. Kan? Bahagi 2. Tak sedap pula nombor dia. Sebab apa? Dapat point. Tak apa. Kita tukar. Kati kita nombor. 6. Nampak? Sebab nombor dia bagi. Jadi saya akan dapat 2x kuasa 2 tolak 5x. Tambah dengan 5. Baru cantik. Kan? Lepas tu dia tanya apa? Mempunyai dua punca nyata. Kita cek lah. Nak cek guna apa? Kita buat pembeza layan. Pembeza layan kita sekejap. Saya padam. Tak muat dah. Muat sikit. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan B kita negatif 5. Kuasa 2. 25 tolak 4. A kita 2. C kita 5. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kita sama dengan 25 tolak dengan 20. 25 tolak dengan 20. Kita akan dapat 5. Okey. Jadi jawapan saya kat sini menunjukkan mempunyai dua punca nyata. Mempunyai dua punca nyata. Mempunyai dua punca nyata. Terangkan kenapa? Sebab B kuasa 2 tolak 4AC kita dapat positif. Okay? Kalau kamu ambil nombor besar lagi, ada lain jawapannya. Lagi besar nombor tu lagi lain. Okay? Contoh, kalau kamu ambil kat sini, ambil 10. 10. Contoh 10 yang saya tukar. Sebab jawapan dia open. Bila jawapan open dia boleh jadi macam-macam. Okay? Katakan ada kita letak 10. Sebab syarat dia lebih besar daripada 3 je. Sekali kita ambil nombor apa pun.
Jadi 10 kat sini akan jadi 10 campur 6. 16. Jadi kat sini akan jadi 8. Okey, bila 8 kita try tengok apa jadi. Tolak 8. B kuasa 2 kita 25 tolak 4 28. 8 kita akan jadi apa sini? 8 kali 8 64. Nampak? 64. Jadi 25 tolak dengan 64 kita akan dapat negatif. Bila negatif maksudnya apa? Dia tidak mempunyai punca nyata. Dia tidak mempunyai. Dia kena terangkan sebab apa kita dapat negatif. Sebab tu jawapan dia terpulang kat kita letak berapa. Terpulang. Okey? Jadi macam itulah untuk hari ni. Sampai sini dulu latihan ITC 2.2. Kan? Kamu dah belajar sampai hari sini dah saya rasa kan? Dah jauh juga ni. Sebab kamu dah nak masuk sekolah. Jadi dia biasanya dia akan cuba sekolah akan cuba habiskan bab 2 ni. Dia akan cuba habiskan sebab dia akan push ke bab 3 insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah esok malam. Insya-Allah ada saya pun alhamdulillah dah sihat dah. Besok malam kita akan jumpa lagi sekali untuk kelas matematik. Jadi setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebab kawan-kawan kamu ramai tak masuk ni mungkin sebab ada kelas yang cikgu sekolah dia buat juga online sebab hari Sabtu. Okey. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.